Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norbert Syawal Kisbit Rahim, nombor metrik 23 DLS 18F1006. Saya telah menjalani latihan industri di syarikat Ninja Van Logistik yang bertempat di Seksyen 22 Shah Alam, Selangor. Latar belakang syarikat Ninja Van. Di Malaysia, Ninja Van Logistik telah ditubuhkan pada tahun 2014. Gudang Ninja Van terletak di Maple Tree, Shah Alam, Selangor. Pada bulan Jun 2021, Ninja Van Logistik telah berpindah ke gudang baru iaitu di Seksyen 22 Shah Alam, Selangor yang jauh lebih besar dan luas. Perkhidmatan yang disediakan oleh Ninja Van ialah logistik Korea. Organisasi ini mempunyai visi dan misi. Antara visi dan misi yang telah ditetapkan oleh syarikat ini ialah menjadi penyelia perkhidmatan jarak jauh terbaik dan nombor satu di Malaysia. Seterusnya, bagi misi ini pula ialah menghubungkan Asia Tenggara ke dunia yang penuh berkemungkinan dan satu penyampaian yang menarik pada satu masa akan datang. Laporan teknikal. Di Ninja Van terdapat pelbagai jenis bahagian yang telah ditetapkan. Saya menjalani latihan industri di bahagian Jabatan Crossdock. Jabatan Crossdock ini adalah tempat yang menguruskan bungkusan yang tidak diliputi oleh Ninja Van. Sebagai contoh, di Sabah Sarawak, pulau-pulau di seluruh Malaysia dan kawasan yang berhampiran dan kawasan yang jauh di pendalaman. Bungkusan yang tidak dapat diliputi oleh Ninja Van ini akan diserahkan kepada pihak pos laju, iaitu pihak ketiga yang akan menguruskan bungkusan-bungkusan ini. Kenapa Ninja Van telah memilih pos laju? Kerana syarikat pos laju lebih luas dan meliputi kawasan-kawasan pendalaman serta kawasan-kawasan pulau yang jauh di pendalaman Malaysia. Terdapat pelbagai aktiviti yang perlu dilakukan, antaranya pengagihan. Yang pertama, kita perlulah mengagihkan bungkusan-bungkusan yang terlibat dengan kawasan crossdock sahaja. Bungkusan-bungkusan yang tidak terlibat perlulah diasingkan untuk diserahkan kepada bahagian yang lain. Kedua, ialah aktiviti menyusun. Bungkusan perlulah disusun dalam keadaan dua baris dan perlulah disusun dalam keadaan yang rapi dan kemas. Kertas nombor pengesanan perlulah dihadapkan di kehadapan bagi tujuan untuk mengimbas nombor pengesanan Ninja Van untuk dimasukkan ke dalam sistem pos laju. Ketiga, membuat pelekat. Kita perlulah membuat pelekat pos laju agar senang urusan yang akan dimudahkan oleh pihak pos laju nanti. Jadi kita perlu mengemaskini alamat serta nama pelanggan kepada sistem pos laju yang perlu dikemaskini di dalam sistem pos laju Malaysia. Apabila pelekat sudah dibuat, kita perlulah melekat pelekat ke bungkusan yang telah disusunkan tadi. Kita perlu memastikan bungkusan dan pelekat adalah sama. Jika tidak, ini akan memberi kesan buruk kepada pihak Ninja Van serta pihak pos laju apabila pelekat dan bungkusan
yang berlainan akan menyusahkan pelanggan kerana pelanggan akan mendapat bungkusan yang lain serta akan mengecewakan seseorang pelanggan. Yang terakhir ialah mengimbas. Aktiviti mengimbas ialah kita perlu mengimbas nombor pengesanan yang baru, iaitu nombor pengesanan pos laju, dan perlulah dimasukkan ke dalam Google Sheet yang telah ditetapkan oleh syarikat. Aktiviti ini perlu dipandang teliti kerana apabila tersalah mengimbas akan menyebabkan tidak dapat dikesan nombor pengesanan tersebut. Nombor pengesanan yang baru itu adalah nombor pengesanan yang akan dapat kepada pelanggan nanti. Apabila sudah mengimbas, aktiviti memasukkan ke dalam guni perlu dijalankan. Guni perlulah dituliskan nombor serta pengikat juga dituliskan nombor. Apabila guni sudah penuh, pengikat ID, nombor ID perlulah diimbas dan dimasukkan ke dalam sistem. Apabila sudah selesai aktiviti tersebut, guni-guni perlulah diletakkan di atas palet serta dibalut menggunakan plastik wrapping agar mudah untuk diuruskan ketika menaiki lori yang akan dibawa oleh Pos Laju Malaysia. Komen serta cadangan yang dapat saya huraikan ialah kepada pihak organisasi, perlulah memberi panduan kepada para pelajar serta melengkapkan jadual serta menyediakan jadual yang lengkap bagi memudahkan pelajar untuk mengikuti kerja-kerja tersebut. Seterusnya, teruskanlah mengambil pelajar latihan industri supaya dapat memberi peluang kepada pelajar untuk merasai alam pekerjaan. Seterusnya, kepada pihak Politeknik Nilai pula, pihak pengurusan industri hendaklah memberi penerangan yang jelas supaya pelajar-pelajar tidak keliru tentang makluman yang diberikan. Seterusnya, pihak Politeknik perlulah mengekalkan tempoh latihan industri ini supaya pelajar dapat berasakan alam pekerjaan dengan lebih lama. Kepada pihak pelajar pula, pelajar perlulah menghargai peluang-peluang yang ada yang diberikan semasa menjalani latihan industri. Peluang-peluang ini akan memberikan contoh yang baik di alam pekerjaan nanti. Seterusnya, pelajar perlulah mengenal pasti dan mempelajari ilmu-ilmu yang telah dididik dan diajar di latihan industri bagi menyenangkan aktiviti akan datang apabila diserap ke dalam organisasi pada suatu masa akan datang. Kesimpulan yang saya dapat huraikan ialah latihan industri ini telah dapat mendisiplinkan diri saya untuk bersiap sedia ke alam pekerjaan. Seterusnya, ianya juga banyak memberi manfaat serta faedah yang baik kepada saya untuk mengharungi cabaran-cabaran yang akan ditetapkan oleh sebuah organisasi. Yang terakhir ialah
latihan industri ini juga mampu untuk membentuk diri saya akhir sekali. Latihan industri ini mampu untuk saya membentuk kerjasama secara berpasukan dalam kalangan pelajar, dalam kalangan pekerja. Sekian, terima kasih.